KPM. Didik TV KPM. Dah masuk waktu ni. Jom solat jemaah, jom. Ya, sikit lagi. Kenapa macam tu pula? Jom lah. Sikit lagi nak habis. Mana boleh macam tu? Korang tahu tak, Rasulullah pernah bersabda, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Bukan tu je, solat jemaah juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara semua umat Islam. Dan solat jemaah ni juga adalah lambang kekuatan bagi semua umat Islam. Rugi tahu tak solat jemaah. Jom solat jemaah. Alhamdulillah, tenang rasanya bila dah solat jemaah ni. Barulah masa lapang, jiwa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Saya sebenarnya tadi baru balik dari surau solat jemaah. Tapi yalah, kita nak tahu juga apakah yang dimaksudkan dengan solat jemaah, hukumnya, kelebihannya. Sebab itu hari ini kita bersama dengan ustazah yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Dewi Yana. Assalamualaikum ustazah, jemput. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ustazah. Terima kasih Lokman Sama-sama. atas jemputan. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah sihat. Ya, ini kali kedua kita bersama kan? Okeylah, kali kedua dapat jumpa lagi ni. Ya, alhamdulillah. Mungkin ustazah boleh kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan ustazah. Okey, terima kasih kepada Lokman, kepada Lokman Hakim, pengacara kita pada hari ini. Saya Ustazah Dewi Yana binti Mat Salim daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kancung Darat, Banting, Selangor. Itulah. Ada lagi ke nak tahu? Baik Ustazah. Kalau kita lihat Ustazah lama mengajar dalam mata pelajaran ini, Asy-Syariah ini. Jadi ini satu peluang yang perlu kita ambil ilmunya dari ustazah kita, iaitu Ustazah Dewi Yana Mat Salim. Baiklah. Sebelum kita nak orang kata berkenalan dengan murid kita terlebih dahulu, iaitu kita difahamkan kita ada murid-murid dari Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Banting, Selangor. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Alamak, seorang je lah lelaki. Tak apa, saya ada, jangan risau. Okey, boleh tak kenalkan nama anda bermula dengan Afifah? Silakan Afifah. Assalamualaikum, Ustazah Dewi Yana. Nama saya Nur Afifah binti Nur Azam dari Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kancung Darat, Banting, Selangor. Okey, terima kasih kepada Afifah. Seterusnya Faisal. Satu-satunya lelaki. Ketua tu, ketua darjah. Ya, ketua. Silakan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host dan Ustazah Dewi Yana. Nama saya Muhammad Faisal bin Fauzi dari Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kancung Darat, Banting, Selangor. Okey, baik. Terima kasih kepada Faisal. Seterusnya Aisyah. Silakan.
Assalamualaikum Ustazah Dewiana dan host. Nama saya Aisyah Atira binti Jemari dan saya dari Sekolah Agama Menengah Unwan Saadah Kancung Darat, Banting, Selangor. Okey, baik. Terima kasih kepada Aisyah. Seterusnya Raja Hani. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Host dan Ustazah Dewiana. Nama saya Raja Hani Kamila binti Raja Azwan dari Sekolah Agama Menengah Unwan Saadah Kancung Darat, Banting, Selangor. Okey, terima kasih kepada Raja Hani. Nampaknya mereka ni dah rancang awal, Ustazah. Tudungnya hitam, kopiah pun hitam, kan? Baik, Ustazah. Jadi sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat dulu SOP? Okey, boleh. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kemudian jemput Ustazah pula. Terima kasih. Sebab lepas ni kita akan pegang macam-macam Ustazah. Jadi bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustazah, tadi kan kita lihat video tadi tentang adalah kita punya murid berlakon yang ada duk sembang, ada yang tengah azan. Jadi apa kaitan dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, ya Hakim. Sebenarnya kaitan video tadi kita dah nampak dengan jelas, ya, suasana di surau, ya, suasana yang mana ada azannya, kemudian ada solatnya. Jadi di sini pada hari ini apa yang hendak kita pelajari semua, ya, berkaitan dengan solatul jamaah, ya, solatul jamaah, yang mana solatul jamaah ini adalah mata pelajaran syariah. Tajuk dalam buku teks kita adalah tajuk untuk tingkatan 2. Jadi untuk tingkatan 2 akan mempelajari tajuk solatul jamaah. Itu perkaitan dia. Kita nak tahu apa dia intipati dalam tajuk solatul jamaah ni. Okey, bermakna kita akan fokuskan kepada solat jemaah. Dan apakah Ustazah kita punya standard pembelajaran? Okey, berkaitan dengan solatul jamaah ni, kat sini kita nampak mi'yarut ta'alum. Ya, mi'yarut ta'alum maksudnya standard pembelajaran kita, ya, pada hari ini. Apa yang perlu murid-murid kita ini tahu berkaitan dengan solatul jamaah. Okey, yang pertama awalan zikru ta'rif solatul jamaah. Maknanya murid boleh menyebut ta'rif. Ta'rif apa? Ta'rif solatul jamaah. Yang kedua, zikru dalil masyru'iyah solatul jamaah. Murid boleh menyebut dalil pensyariatan solat jamaah. Yang ketiga, taudih hukmu solatul jamaah. Murid boleh menerangkan hukum solat jamaah. Yang keempat, taudih syurut sihah solatul jamaah. Murid juga boleh menerangkan syarat-syarat sahnya solat jamaah. Yang kelima, taudih lagi. Banyak semua penerangan, ya. Taudih syurut al-imam wal makmum, dan yang terakhir bayan aulawiyat fi ikhtiyaril imam. Penerangan berkaitan dengan keutamaan pemilihan imam. Nampak macam banyak. Betul. Tapi konten tu sebenarnya kalau kita selusuri, nampak sedikitlah. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan ke-6 konten ini, dan kita akan tahulah konsep sebenarnya solat jamaah tu bagaimana. Ya, jadi itu 6 perkara yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak rehat dahulu. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita iaitu Ustazah Dewiana Mat Salim dari Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Banting, Selangor. Baiklah, kita nak mulakan kelas macam biasa Ustazah. Yang pertama kita tahu dahulu apakah itu yang dimaksudkan dengan solat jemaah. Silakan Ustazah. Okey, syukran Luqman Hakim. Alhamdulillah. Hal antum musta'idun ayuhat tullab? Hunaka? Adakah anda semua telah bersedia? Ya. Okey, thumbs up. Okey, alhamdulillah. Okey, jika sudah bersedia,
kita lihat satu persatu disiplin ilmu berkaitan dengan solat al-jamaah. Ya. Okey, sebelum itu suka untuk saya bagi tahu ya, untuk setiap respon yang ustazah akan nyatakan ketika dalam pembelajaran ini, saya akan bagi love. Apa dia love? Stiker love yang ditunjukkan oleh pengacara kita ini yang akan dilekat di whiteboard di hujung sana. Jadi anak-anak di studio dan juga anak-anak di luar sana boleh kita sama-sama belajar. Betul. Yang berkaitan dengan solat jemaah. Kita ganjari diri kita dengan memberikan respon, memberikan sesuatu pembelajaran, memberikan apa istilahnya, memberikan jawapan berkaitan dengan apa yang telah akan saya nyatakan nanti. Okey. Kita lihat terlebih dahulu disiplin ilmu yang pertama, ta'rifu solatul jamaah. Apa dia ta'rif solat jamaah ini? Ta'rif solat jamaah ialah lughatan dari sudut bahasa at-ta'ifatu. At-ta'ifatu maksudnya kumpulan, berkumpul. Okey. Syar'an rabtu solatil makmum bi solatil imam. Okey, saya yang baca ke ni? Saya nak juga anak murid saya baca. Jadi saya buka kepada anak murid saya di luar sana. Siapa murid-murid yang boleh bantu saya baca juga, sebut juga takrif solatul jamaah dari sudut syarak. Okey, siapa nak? Okey, sila angkat tangan. Saya ustazah. Siapa? Nampaknya tu? Saya pilih Hani lah. Hani. Okay, silakan Hani. Iqra'i ya Hani. Tafadhali ya Hani. Salatul jamaah syar'an. Iqra'i. Okey, Hani jangan lupa onkan mic. Tidak kedengaran suaranya. Okey. Salatul jamaah syar'an rabatu salatul ma'mum bi salatil imam. Masya-Allah, mumtaz ya Hani. Ahsanti. Satu love. Mungkin host boleh bagi lekat dekat sana nama Hani. Okey, satu love untuk Hani. Ya, okey. Apa yang dimaksudkan dengan rabtul? Rabtu salatil makmum bi salatil imam. Rabtu salatil makmum bi salatil imam bermakna ikatan solat imam itu dengan solat makmum itu dengan solat imam. Jadi ada ikatan, ada hubung kait antara solat makmum dengan solat imam. Ada ikutannya. Itu yang dimaksudkan dengan solat jamaah. Dia sama. Kalau bahasa Inggerisnya synchronize. Selaras lah. Jadi di sini solat jamaah adalah ikatan antara solat makmum dan juga solat imam. Okey, jadi kita dah nampak murid-murid boleh sebut. Jadi saya nak juga murid-murid ni boleh tulis. Saya suka nak melihat sejauh mana murid-murid boleh selaras sebutan dan juga ejaan. Jadi saya naklah murid-murid di studio dan juga mungkin di luar sana, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama tulis apa dia takrif solatul jamaah. Okey, saya bagi masalah kepada murid-murid di studio dan juga di luar sana. Sama-sama kita tulis apakah dia takrif solatul jamaah lughatan wa syar'an. Okey, jadi kepada anda yang berada di rumah pun boleh Tazah. Boleh, kita ambil sama-sama kertas kosong, tulis dan mungkin boleh tunjukkan di hadapan ibu dan ayah kita. Baik Tazah, kalau kita lihat kan di slide sementara kita nak menunggu murid-murid kita punya jawapan. Kalau kita lihat di slide ada baris Tazah. Jadi kalau kita punya murid-murid nak jawab dalam peperiksaan, adakah perlu letak baris ataupun tulis biasa sahaja? Okey, soalan yang bagus. Ini dalam peperiksaan ni. Apa ceritanya? Ya. Boleh tak letak baris? Tak perlu letak baris. Ya, tidak perlu letak baris. Kalau di dalam paparan ini saya memang bariskanlah untuk memudahkan murid-murid baca dengan betul. Dan betul maksudnya. Jadi dalam peperiksaan kita tidak perlu untuk membariskan kalimah-kalimah ini. Okey, jadi saya rasa kita boleh dah nampaklah anak murid kita tu macam dah siap je kan. Okay. Kalau semua dah bersedia, boleh tunjukkan sama-sama di hadapan kamera. 1, 2, 3, silakan. Okey, tunjukkan hasil kerja murid-murid semua. Wah, cantiklah tulisannya. Okey, nampak tak tu? Tunjuk sikit. Siapa tu? Yang tinggi sikit. Hani, tinggi sikit Hani. Okey Hani, terbaik. Betul ya. Semua kalau kita nampak, kita lihat kat sana nampak macam okey, semua betul lah.
ejaan tersebut. Jadi layak mendapat markah penuh kalau dalam peperiksaan dan juga pentaksiran. Jadi dia boleh menguasai lah ini. Okey, seterusnya kita lihat. Jadi Ustazah, saya bagilah ya masing-masing satu Okey, boleh. Okey. Faisal 1 bintang. Baik. Afifah 1 bintang. Okey. Dan juga Aisyah pun 1 bintang. Okey, beri tepukan. Tasfiq Mumtaz. Okey, tepuk untuk diri masing-masing. Terbaik. Okey. Seterusnya, kita dah kuasai takrif. Kita kena tahu disiplin ilmu yang kedua berkaitan dengan dalil. Mana mungkin kita tahu konsep tapi kita tidak tahu apakah dalil. Ya, betul. Hujah dan sandaran kita. Namun lagi kita lihatlah apa dia dalil dia pensyariatan solat jamaah dari segi Al-Quran, minal Quran wal hadis. Jadi kita minta kepada anak murid saya lah, anak murid di luar sana dan juga di studio lah ya, untuk menyebut dan membacakan apakah dalil pensyariatan daripada Al-Quran. Okey. Jadi kita bukalah. Saya serahkan kepada host lah untuk pilih siapa je. Okey, saya pilih Faisal lah. Faisal. Sebagai imam Ustazah. Ya, betul. Imam kita. Tepat sekali. Okey Faisal, bolehkah anda bacakan? Okey, silakan Faisal. Jangan lupa on mic A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Surah An-Nisa ayat 102. Masya Allah, luar biasa Faisal. Tasfiq Mumtaz, sila Faisal. Terbaik, dapat Faisal. satu lagi love untuk Faisal ya. Okey, apa yang dimaksudkan? Ya, apa yang dimaksudkan dengan dalil minal Quran? Wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus solah faltakum ta'ifatan minhum ma'ak. Itu maksud dia. Allah berfirman, apabila engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka, yakni sahabat-sahabat baginda Rasulullah ketika itu, fa aqamta lahumus solah, maka engkau hendak menunaikan solat, mendirikan solat. Lalu bagaimana? Faltaqum ta'ifatan minhum ma'ak, maka mereka hendaklah juga mendirikan solat. Mereka tu maksudnya ta'ifatan dia satu kumpulan mendirikan solat bersama-sama dengan engkau wahai Muhammad. Jadi kita nampak kat sini kalimah ta'ifatan ini merujuk kepada solat jamaah, sebab satu kumpulan dalam satu peristiwa sebenarnya ni, solat khauf sebenarnya. Jadi kita nampak solat khauf itu adalah solat secara berjamaah. Daripada surah An-Nisa dan juga surah An-Nisa ayat 102. Okey, seterusnya kita pergi kepada ad-dalil minal hadis. Okey, ad-dalil minal hadis ni biarlah saya bacalah ya. Okay, Boleh Tazah, silakan. Terus ya. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fazzi bi 27 darajatan. Iaitu solat jemaah itu baginda Rasulullah bersabda, riwayat Al-Bukhari yang mengatakan mafhumnya salatul jamaah lebih afdal ke atas solat secara bersendirian sebanyak 27 darjat. Banyak tu. Banyak tu. Jadi sangat-sangat inilah rugi kalau kita tidak melaksanakan solat jemaah ni. Luqman Hakim. Penting sebenarnya. Okey. Jadi kita dah jelas di sana ada dua dalil yang menguatkan lagi konsep solat jemaah yang perlu kita laksanakan dan dituntut dalam syariat Islam itu sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat hukum. Dah tahu takrif, dah tahu dalil. Apa pula hukumnya? Okey. Di sana ada 4 hukum. Kita lihat juga di atas meja ni pun ada 4 hukum. Apa ceritanya ni? Jadi kita ada fardu ain, fardu kifayah kan? Ya, fardu ain, fardu kifayah, mustahibbah, mubahan. Okey, saya bagi soalan. Mata takun salatul jamaah fardu ain, fardu kifayah, mustahabbah wa mubahah. Bila solat jamaah itu menjadi hukumnya fardu ain, fardu kifayah, mustahabbah bermakna sunat. Dan juga mubahah maksudnya harus. Bila tu maknanya solat jemaah ni ada 4 hukum, tapi tertakluk kepada jenis-jenis solat tu sendiri. Jadi kita serahkan kepada anak murid kita untuk menentukan bila waktunya solat jemaah menjadi keempat-empat hukum ini. Saya rasa kalau tengok ada 4 hukum, jadi kita bagi seorang salah satu Tazah. Boleh ke? Okey, boleh, tak apa. Cantik. Jadi yang mana satu ni? Kita mulakan dengan fardu ain. Bila waktunya? Boleh saya ke sini. Okey, siapa dulu yang ingin memberikan tentang fardu ain? Sila angkat tangan.
Kita ada 4 di sini. Siapa tu? Aisyah. Oh, silakan Aisyah. Oh, Aisyah, laju Aisyah angkat tangan. Ia akan menjadi fardu ain apabila solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat yang mana satu? Okey. Betul solat ke? Jumaat. Cuba bacakan. Okey, cuba Aisyah baca. Aisyah boleh nampak tak? Nampak tak tulisan ni je? Okey. Ada. Okey. Solat Jumaat. Yang inilah ujubul Jumaah. Ya. Okey, saya letak kat Tazah, sini lah. cuba Tazah angkat tunjukkan di hadapan kamera. Apa ni yang ni? Okey. Boleh nampak tak Aisyah? Jelas Aisyah? Kita try zoom kan. Okey. Okey, betul ya. Baik. Jadi satu bintang. Satu bintang untuk Aisyah. Tasfiq Mumtaz ila Aisyah. Ahsanti Aisyah. Okey, fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah mana? Tinggal 3 ni Okey, sila angkat tangan. Okey, mata takun solatul jamaah. Beruput cepat lah. je ni. Okey, Afifah. Okey, Afifah, fardu kifayah. Macam mana? Fi solawatil humus. Fi solatil khamsi. Laisa khumus. Okey, fi solatil khamsi. Pada solat fardu yang 5. Jadi di situlah. Okey, seterusnya. Satu bintang. Untuk satu love Afifah. untuk Afifah. Okey, lagi 2 ni. Sama ke Tazah markahnya? Lagi 2. Okey, siapa lagi? Sila angkat tangan. Mustahabbah. Okey, silakan Hani. Yang mana satu? Bila masanya ni? Kecil ni tulisan ni. Tapi di sana ada buku teks. Okey. Solat 2 hari raya, gerhana matahari dan bulan. Solat minta hujan teram dan witir pada bulan Ramadan. Okey. Tu itu dia. bukan suara Hani belakang tu Okey, baik. Iaitu pada 2 hari raya, solat gerhana, solat minta hujan, tarawih dan juga solat witir pada bulan Ramadan. Betul Tazah Betul. Okey, satu bintang untuk Hani. Mustahibbah. Nampaknya Hani. Okey, yang terakhir mestilah yang inilah di tangan saya ya. Kama fi rawati wa duha was tasbih, iaitu hukumnya adalah mungkin boleh? Hukumnya adalah harus hukumnya. Okey. Selesai berkaitan dengan hukum. Jadi di sini bila kita menyebut tentang hukum, dia meliputi situasi jenis-jenis solat yang akan dilaksanakan. Kalau dia jadi solat Jumaat adalah fardu ain lah hukum solat jamaah tersebut. Betul. Kalau fardu kifayah ketika solat 5 waktu yang 5 fardu tu. Yang subuh, subuh sampai isyak. Itu fardu kifayah hukumnya. Mustahabbah sunat apabila kita hendak mengerjakan solat 2 hari raya. Okey. Kemudian yang seterusnya ya tarawih, istisqa, witir dalam bulan Ramadan. Mubahah harus ketika mana solat rawatib, duha dan juga tasbih. Jadi kita boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Sebab harus hukumnya. Betul. Jadi itu berkaitan dengan hukum solat jamaah. Okey. Seterusnya syurut sihah solatil jamaah. Kita dah tahu takrif. Kita dah tahu dalil. Hukum. Kita dah tahu hukum yang 4. Betul. Jadi kita lihat pula lah apa yang dimaksudkan dengan syarat sah. Dia bukannya bukannya saja ni. Kena tahu juga syarat-syarat dia untuk bagi sah solat jemaah tu. Ni kadang-kadang pakai solat je. Solat je tak tahu sah ke tidak. Sebab tidak mencukupi syarat. Betul. Okey. Kita lihat apa dia. Ada 4 di sana ya. Jadi 4 ni macam mana? Kita lihat satu persatu. Mungkin anak murid kita boleh bantu saya sebenarnya. Kita lihat apakah dia syarat yang 4 ini. Okey, yang pertama macam mana? Kita bagilah anak murid kita ya, Luqman. Okey, siapa yang nak bantu? Tu Ustazah. Okey, siapa tu? Afifah, silakan. Okey, silakan Afifah. Uzkur wahid. Fakot. Ijtima'u imam wal ma'muma fi makani wahid. Ijtima'ul imam wal ma'mum fi makanin wahidin. Ini yang paling penting ni, Luqman. Yang mana perlu adanya berkumpulnya imam dan juga makmum dalam satu tempat. Jadi itu yang dinamakan solat jamaah. Kalau dia berada jauh, ada halangan, pemisah, maka bukan dikatakan solat jamaah lah. Orang kata Ustaz, solat jemaah online tak boleh tidak mungkin. Dia kena berada dalam satu tempat. Okey. Yang kedua, macam mana Afifah? Saya turun kepada Afifah lah. Boleh Afifah?
Yang kedua, an yakunal imamu la talzamuhu i'adatu salati. Okey, yang kedua, apa cerita yang kedua ni? Hendaklah imam tersebut dia tidak berniat dengan mengulang solat i'adah solat. Ya. Maknanya masa kita nak solat berjemaah tu, kita kena pastikan imam tersebut bukanlah niat niat untuk mengulang. Kan kita adaan lillahi ta'ala. Ya, Ni betul. i'adatan lillahi ta'ala. Jadi kena pastikanlah ya, imam tersebut yang kita nak jadikan imam tersebut bagaimanakah niat dia. Ya. Okey, itu syarat sah dia lah ya. Okey, yang ketiga, bagaimana kita bagi peluang kepada anak murid yang lain lah untuk okey. menyebut syarat sah solat jamaah. Okey. Siapa seterusnya? Sila angkat tangan. Okey. Siapa tu? Aisyah, silakan. Yang ketiga. Alla yakunal imamah amra'atan aw sabiyan ghairu mumayyiz wal ma'mum rajulun. Okey. Imam tersebut bukanlah seorang wanita ataupun kanak-kanak, sobiyan ghairu mumayyiz, kanak-kanak yang belum mumayyiz, dan makmumnya adalah seorang lelaki. Jadi maknanya imam tersebut bukan wanita yang makmumnya lelaki. Okey, jadi di sini kita nak tahulah, pastikan wanita bukanlah imam kepada makmum. Okey, yang keempat, silakan. Okey, seterusnya siapa? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, Faisal. Yang keempat. Okey. An la Faisal. yakun Okey, silakan. al-imam ma'mum bi ghairi. Okey. Okey. Okey, imam itu bukanlah makmum kepada yang lain. Maksudnya kita menjadikan imam tersebut makmum kepada orang lain. Kena pastikan makmum tersebut ikut imam yang depan. Bukannya kita menjadikan makmum tersebut sebagai imam. Betul. Jadi imam atas imam. Tidak bolehlah begitu ya. Okey. Jadi kita dah kita dah tahu semua tentang syarat sah solatul jamaah. Kita mungkin akan belajar lagi yang lebih lanjut berkaitan dengan solat jemaah lepas ini. Ya, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah Dewiana, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, Silakan. jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Dewiana Mat Salim dari Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Banting Selangor. Baiklah, kita dah belajar tentang ta'rif, hukum dan juga dalil. Sekarang Ustazah, apakah yang akan kita fokuskan? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya suka sangat untuk melihat anak murid kita ni untuk menjelaskan salah satu daripada apa yang telah mereka faham berkaitan dengan topik syurut sihah solatul jamaah. Maknanya sekarang ni saya minta murid-murid di studio untuk menerangkan salah satu daripada syarat ni. Jadi siapa nak kumpul lebih banyak love, stiker love, jadi marilah berlumba-lumba untuk menjelaskan apakah dia salah satu syarat sah solatul jamaah. Okey, siapa sila yang angkat tangan. Saya Ustazah. Okey, siapa tu? Okey. Aisyah. Ya, Okey, nampak Aisyah angkat tangan dahulu. Tafadhali yang Aisyah. Mungkin Aisyah boleh jelaskan wahid min syurut sihhati salatil jamaah. Mungkin fi syartun al-awwal. Fi syartil awwal yakni ijtima'ul imam wal ma'mum fi makanil wahidin. Apa yang kamu faham berkaitan dengan pernyataan yang pertama ini? Silakan Aisyah, tafadhali. Yang saya faham tentang syurut yang pertama ialah berhimpun imam dan makmum pada satu tempat yang sama. Pada satu tempat yang sama, dalam satu tempat yang sama. Betul ke Ustazah? Betul. Ya, betul. Maknanya dia faham bahawa solat jemaah tu mesti dalam satu tempat yang sama. Tasfiq mumtaz ila Aisyah. Berapa markah Ustazah untuk ni Aisyah? Kita bagilah di sana 3.
Terus Okey. 3 senang ya. Tahniah. Sebab dia boleh memahaminya dengan betul dan menjelaskannya dengan betul. Ya, okey. Jadi sana kita bagi terus love 3. Okey. Okey, syurutul imam. Syurutul imam. Syurutul imam, ya, kita dah tahu berkaitan dengan syarat sah solat jemaah, kita kena tahu satu persatu apakah dia syarat imam. Ya. Nak jadi imam ni kena ada syarat juga. Betul. Ni. Apakah syarat-syaratnya di sini? Okey. Silakan anak-anak murid. Okey. Baca. Bantu saya untuk baca ni. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah sila angkat tangan. Okey, silakan Hani. Tafadhali ya Hani. Islam, akal, zakurah, at-taharatu minal hadatsaini wan najasa, ihsanul qiraatil wa arkan, kaunu ghaira ma'mum. Ghairu ma'mum. Tasfiq mumtazilah Hani. Masya-Allah ya. Ahsanti. Satu stiker untuk Hani. Okey, satu bintang. Kita di sini ada 6 syurut. Ya, Islam, tidak sah orang kafir jadi imam. Al-aqlu, berakal. Tidak sah solat jamaah jika imam tersebut gila. Betul. Yang ketiga, zukurah, hendaklah seorang lelaki. Okey, tahara minal hadasaini wan najasah, suci daripada hadas dan juga najis. Ihsanul qiraah wal arkan, dia baik mutu bacaan dia dan memenuhi rukun. Serta yang terakhir ialah dia bukan seorang makmum. Jadi di sini kita lihat seterusnya permasalahan. Apa permasalahan saya nak bagi ni? Okey. Jadi di sini permasalahan ini ya, adakah murid boleh menyelesaikan masalah berdasarkan kepada syurut al-imam tu sendiri? Jadi masalah yang saya utarakan di sini ialah Sallat Zaid wa imamuhu imra'atan. Apa maksud dia? Zaid solat, ya, solatnya Zaid tu telah bersolat dan imamnya seorang wanita. Ma hukmuhu? Wa ma illatuhu? Apakah sebabnya kamu nyatakan hukum tersebut? Silakan anak murid di studio dan juga di luar sana, saya alu-alukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jom kita bantu emoji tu. Sian dia, berkerut dahi dia. Apa hukumnya, boleh ke tidak boleh kan? Zaid dia solat tapi imamnya wanita. Apa hukumnya dan sebabnya? Siapa nak bantu? Sila angkat tangan. Silakan. Okey, Faisal. Naam ya Faisal. Tafadhal ya Faisal. Apa hukumnya Faisal? Ma hukmuhu? La sihah li'anna fala tasihu imamah al-mir'atun wal khunsa lirijal. Hal sahih ya Ustazah? Sahih atau la? Naam, sahih. Ijabatuka sahihah. Ahsanta ya Faisal. Luar biasa Faisal. Hukumnya adalah tidak sah, la yasihu. Ya, li'anna wa limaza? Li'anna syurutul imam ayyakuna az-zukurah. Hendaklah syarat seorang imam itu seorang yang lelaki. Bukannya wanita bagi makmum yang lelaki lah maksudnya di sini. Okey, jadi murid-murid boleh memahami dan dapat menyelesaikan masalah berdasarkan kepada pemahaman berkaitan dengan syurutul imam. Okey, kita lihat seterusnya. Syurutul makmum. Dah tahu syarat imam, syarat makmum lah pula. Apakah dia? Tu dia. Banyak ni syarat makmum. Ada 7 Ustazah Ya, 7 di sana. Okey, saya kira perlu jugalah bantuan kepada anak-anak murid ni. Apa yang 7 ni? Saya nak mulakan daripada yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, silakan. Boleh tak siapa yang boleh bantu saya? Banyak ni. Okey, yang pertama, siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Okey, siapa tadi tu? Hani. Nampak Hani dulu angkat tangan? Silakan. Okey, silakan Hani. Mungkin Hani boleh terangkan yang pertama. Alla yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fil makan. Apa yang dimaksudkan? La yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fil makan. Makmum tidak berada di hadapan kedudukan imam melainkan di Mekah. Okey, betul ya. Makmum, syarat makmum ni dia tidak boleh berada di hadapan imam. Dan nama makmum mestilah belakang kan. Jadi kalau dia terkedepan, maka dia menyalahi konsep solatul jamaah. Dia maknanya dia nak jadi imam ke nak jadi makmum. Jadi di sini imam tidak boleh ke hadapan lah banding makmum. Makmum tak boleh ke hadapan daripada imam. Okey, yang kedua. Alla yakun mashkukan fi kaunil imam imaman atau makmuman. Apa maksudnya Hani? Tidak boleh mengikuti imam yang diketahui
batal solatnya disebabkan hadas atau terkena najis. Okey, sekali lagi Hani. Yang mana ni? Okey. Yang kedua ni Hani, alla yakun mashkukan fi kaunil imam imaman aw ma'muman. Okey. Okey, sekali lagi yang kedua Yang kedua, mungkin Hani boleh boleh jelaskan yang kedua? Ataupun biarlah saya yang jelaskan ni. Boleh Tazah. Okey. Silakan. Jadi kita top up ataupun kita bantu Hani untuk menjelaskan yang mana makmum ini tidak berasa ragu, mashkukan. Ragu macam mana? Ini imam jadi imamah ke ataupun jadi makmuman. Jadi kalau dia tahu itu adalah imam, dia bolehlah terus ikut imam tersebut. Tapi ini imam ke makmum? Makmum ke imam? Betul. Jadi kalau ada keraguan tersebut, sebaiknya kita tidak meneruskanlah solat jemaah dengan dia. Okey, yang ketiga. Apa yang ketiga? Alla yaqtadi ar-rajul bil mar'ah. Siapa yang perlu bantu saya? Okey, sila angkat tangan. Okey. Okey, siapa nak bantu Tazah? Yang nombor 3 tu? Nombor 3. Alla yaqtadi ar-rajul bil mar'ah. Okey, silakan Faisal. Buka mic Faisal, dengar. Tidak boleh lelaki mengikuti imam perempuan. Okey, tidak boleh lelaki itu mengikuti imam perempuan. Jadi tidak salah solatnya di sana. Okey, syukran Faisal. Okey, dapat satu love ya. Tadi Hani dah bagi mungkin? Hani tadi dah bagi. Okey. Dah bagi tadi? Okey, baik. Seterusnya nombor 4. Ayat alama intiqalat al-imam. Apa yang dimaksudkan penerangan berkaitan dengan ya'lama intiqalat al-imam? Apa dia? Mungkin boleh bantu saya di sini. Faisal lagi ke? Ataupun Hani? Ataupun Afifah? Ataupun Aisyah? Siapa yang nak bantu Tazah? Sila angkat tangan. Ya'lam intiqalat al-imam. Okey. Ada? Mungkin Faisal? Okey, Faisal sekali lagi. Okey, silakan Faisal. Yang keempat, mengetahui perbuatan-perbuatan imam. Ya, makmum sudah semestinya kena tahu pergerakan imam ni. Kalau dia tak tahu, dia macam seolah-olah solat sendiri. Betul. Kata syok sendiri Tazah. Ya, dia kena tahulah pergerakan imam, rukuk, sujud, bangun ya. Okey, yang nombor 5. Apa yang dimaksudkan nombor 5? Okey. La ya'taqida batlani salatil imamihi bihadasin aw ghairihi. Sila jelaskan. Sila jelaskan yang nombor 5. Okey, saya pilih Afifah lah. Boleh Afifah? Yang nombor 5 tu? Tidak boleh batal solat. Tidak boleh batal solat dengan sebab berhadas. Maknanya sekarang ni imam tersebut dia tidak mengikut imam yang solatnya itu terbatal kerana hadas dan sebagainya. Okey, seterusnya nombor 6. Alla yakun bainal ma'mum wal imam fasil makaniyun kabirun. Ini biar pula lah saya terangkan ya. Boleh Tazah. Yang mana imam dan makmum itu tiada di sana fasil kabirun. Tidak ada pemisah yang terlalu besar. Kalau ada seorang sebelah bilik sana, seorang sebelah bilik sini tak boleh tak boleh lah. Dan yang terakhir ayanwi makmuman. Hendaklah dia berniat untuk menjadi makmum. Selesai dah syurut makmum ni. Jadi di sini syaratnya ada 7 yang perlu diikuti oleh seorang makmum. Okey, seterusnya kita lihat aulawiyat fi ikhtiyaril imam. Keutamaan dalam pemilihan imam. Jadi kat sini ada 6. Ya, di sini ada 6. Okey, di sini ada paparan dia. Jadi macam mana nak susun ni? Bila sebut aulawiyat itu adalah keutamaan. Betul. Jadi kena ikut susunan sifat. Sampai nombor 1, daripada nombor 2. Nombor 1 sampai nombor 6. Jadi dah nampaklah kat sini jawapannya sebenarnya. Jadi saya nak minta jugalah penyusunan tersebut kan. Jadi silakan kepada murid di studio untuk bantu saya susun. Walaupun dah nampak tapi kita jelmakan di sini. Apa Tazah, diorang tak ada tangkap tu. Okey, saya pilih Aisyah lah. Okey Aisyah. Yang pertama apa? Yang pertama ialah afqahu. Naam. Kalau sahih Tazah? Alhamdulillah sahih. Ijabatuki sahihah ya Aisyah. Ahsanti Aisyah. Tasbih mumtaz. Okey, mungkin yang kedua pun Aisyah boleh jawab lagi? Ya. Yang kedua? Silakan Aisyah. Yang kedua ialah aqra'u.
Aqra'u. Aqra'u. Aqra'u. Apa di Okey. aqra'u ni? Okey, nanti saya akan jelaskan insya-Allah. Okey, Okey. yang ketiga mungkin Afifah. Afifah. Apa yang ketiga? Ya, Afifah? Aslahu. 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 Al-aslahu. Okey, aslahu. Okey. Yang keempat Afifah? Allah. Aura'u. Oh, terbalik. Okay. Aura'u yang keempat Okey, aura'u. Betul? Okey, dan yang kelima saya pilih Ya. Hani lah. Okey Hani, yang kelima apa? Yang kelima dan yang keenam. Aqdamul hijrah. Aqdamu hijratan. Betul. Pandai. Mumtaz. Okey. Okey, dan yang terakhir Hani? Akbarus Sinan. Akbarus Sinan. Akbarus Sinan. Hal sahih Tazah? Kullu sahihun. Okey, Semuanya ahsantum. adalah betul. Jadi pelajar boleh apa? Menetapkan, menerangkan dan juga menentukan kedudukan sifat seorang imam dalam pemilihan imam tersebut. Jadi yang pertama tadi afqahu, dia lebih faqih. Aqra'u, dia baik bacaan dia. Yang ketiga aslah, dia lebih soleh. Ya, banyak berbuat kebaikan, amalan soleh. Yang keempat aura'u, dia banyak meninggalkan perkara yang tidak baik. Ya. Yang kelima adalah al-aqdamu hijratan, orang yang paling awal berhijrah. Ya, pada zaman dulu yang berhijrah ke Madinah lah. Dan yang terakhir al-akbarus sinnan, yang lebih berusia, yang lebih berpengalaman. Okey, jadi itu 6 keutamaan untuk kita menjadi sebagai seorang imam. Baiklah, kita nak rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh saja. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Dewiana Mat Salim dalam slot menengah rendah. Baiklah Ustazah, tadi kita baru sahaja belajar tentang 6 sifat keutamaan sebagai seorang imam. Jadi kita nak pilih salah seorang dari murid kita, betul Ustazah? Ya, betul. Untuk terangkan kembali apakah yang mereka faham daripada salah satu sifat imam ini. Okey, jadi saya buka kepada mana-mana sama ada Afifah, Hani, Aisyah, Faisal, untuk pilih mana-mana sifat yang boleh kamu terangkan kepada saya tentang sifat yang paling utama dalam pemilihan imam. Okey, mungkin boleh? Siapa? Afqahu, aqra'u, aslahu, aura. Apa dia aura? Apa dia aqdamu hijrah? Apa dia akbarus sinnan? Okey, sila angkat tangan. Cuba jelaskan afqahu tu. Kalau pilih afqahu, apa yang kamu faham tentang afqahu? Betul. Secara ringkaslah penerangan tersebut. Okey, boleh bantu saya? Nak dapat markah lebih? Nampaknya Afifah Ustazah. Afifah, silakan Afifah. Pilih salah satu. Yang mana satu kamu berkenan dengan sifat-sifat ni? Untuk kamu jelaskan. Aqra'u. 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 Apa yang kamu faham? Maza tafham bi kalimah al-aqra'u? Mahir membaca. Mahir membaca apa ni? Baca baca dari dalil apa semua. Oh, dari dalil lah. Membaca kalau dalam berkaitan dengan solat jemaah ni, berkaitan dengan bacaan dalam solat. Bukan baca novel ya? Ya, bukan baca novel. Dia cantik dan ahsan. Ya, cantik bacaan dia. Ya, dari sudut bacaan dalam solat dia. Okey, syukran Afifah. Ya, saya sudah bagi 1 bintang ke Afifah ya. Okey, terima kasih atas penjelasan Afifah tadi. Okey, kita teruskan kepada yang terakhir. Secara keseluruhan at-tadribat, yakni latihan penilaian yang terakhir. Okey, untuk yang terakhir ini saya mohon semua anak-anak murid ni di studio dan juga mungkin di luar sana untuk menyelesaikan keseluruhan seperti berdasarkan kepada peta aiting buih ini. Okey, iaitu bermula dengan ta'rif, dalil, tak kisahlah dalil minal Quran atau minal hadis, wa hukmu fardu kifayah. Saya tetapkan di sini terus kepada fardu kifayah.
Dan yang terakhir adalah 2 syarat, yakni syartani sihah min sihah, syartani sihah solatul jamaah. 2 syarat sah solat jamaah. Okey, sila isikan peta ini berdasarkan inilah panduan ini. Jadi dan kita juga, tunggulah. Betul? Anak-anak kita tulis. Dan murid-murid di rumah juga boleh cuba sekali Ustazah kan? Kita sama-sama belajar berkaitan dengan konsep solat jemaah pada hari ini ya. Jadi kita boleh tulis, siap-siap tulislah. Betul. Dan, apa itu takrif? Ya, terus buat rumusan. Secara cantik, keseluruhan. Apa yang kita faham hari ini? Ya, okey. Mungkin dah siap anak-anak murid anda kita? semua sudah bersedia ke untuk tunjukkan jawapannya, peta anda? Okey, dah belum? Okey, nampaknya macam sudah. Okey, sama-sama tunjukkan. 1, 2, 3. Okey, tunjukkan hasil kerja. Ya, itu dia. Okey, cantik. Wow, kemas. Ada yang bentuk macam awan, ada yang bulat betul. Kreatif mereka ni. Okay. Tahniah. Okey, tahniah ya. Jadi saya mohon salah seorang daripada kamu semua, ya, seorang sahaja untuk buat rumusan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Dan apa yang kamu fahami berkaitan dengan solat jamaah yang telah kita pelajari satu persatu daripada awal tadi. Okey, silakan. Okey. Silakan. Siapa tu? Aisyah. Naam ya Aisyah. Tafadhali ya Aisyah. Rumusan yang saya boleh bagi hari ini adalah saya dapat tahu takrif solat jemaah dengan lebih terang. Selain itu, mungkin saya boleh mempraktikkan apa yang saya belajar hari ini untuk saya lakukan pada solat jemaah yang akan saya lakukan. Okey, bagus. Itu yang kamu dapatlah, itu yang kamu pelajari berkaitan dengan solat jemaah seperti mana yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih Aisyah ya atas respon kamu. Aisyah. Okey, jadi itu adalah dapatan ataupun respon daripada murid-murid berkaitan dengan takrif sampailah syarat. Dan ada lagi sebenarnya, tapi untuk rumusan ni kita sampaikan syarat ni dululah. Okey, jadi itu dapatanlah untuk anak-anak murid pada hari ini. Jadi secara keseluruhannya, apa yang kita boleh pelajari pada hari ini, solat jemaah itu perlu kita adakan, perlu kita laksanakan sebagai umat Islam kerana itu adalah syiar. Syiar apa? Syiar perpaduan. Syiar apa? Syiar ukhuwah Islamiah. Tanpa solat jamaah, maka kita ni nafsi-nafsi lah istilahnya kan. Nafsi-nafsi ni maknanya kita macam seolah berpentingan sendiri. Sedangkan telah disyariatkan ada 27 darajah. Mana mungkin untuk kita meninggalkan seperti mana yang telah disabdakan Nabi, 20 darajah itu. Jadi nak menyelesaikan masalah, pergilah masjid solat jemaah. Rasa nak tenang, pergilah solat jemaah di masjid. Di sana ada ketenangan. Nak sesuatu yang mendamaikan, pergilah solat jemaah. Jadi itu kesimpulan yang boleh kita pelajari di sini. Di samping kita kena memenuhi syarat. Syarat sah solatul jamaah. Okey, Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Jadi bagaimana Ustazah prestasi murid-murid kita setakat ini? Okey, alhamdulillah prestasi anak murid kita pada hari ini di studio, ya, di samping kita nampak data di whiteboard sana tu. Masing-masing bekerja Ustazah. Ya, bekerja, bersaing ya. Secara keseluruhannya alhamdulillah ya melepasi apa yang dikehendaki sasaran saya pada hari ini, yang mana anak murid pada hari ini terbaik. Mampu untuk menguasai pembelajaran, standard pembelajaran yang telah digariskan di awal rancangan tadi. Jadi keseluruhannya adalah cemerlang dan baik. Tepuk sikit untuk dia sendiri. Wah, terbaik dan cemerlang dari Ustazah kita. Mungkin kita boleh kira kot. Betul Ustazah. Kita nampak data. So kita kena tahulah keseluruhan data ni. Jadi macam mana tu? Mungkin boleh diumumkan. Kalau kita lihat Ustazah, masing-masing mempunyai markah yang sama dan menunjukkan keinginan nak menjawab tu. Terbaik. Baik Ustazah, jadi di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan untuk latihan pengukuhan? Kepada semua murid ya, kepada semua murid dapatan atau dia punya bahan, bahan ataupun segala apa yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini boleh didapatkan di portal Sumberku yang tertera di skrin
anda semua. Okey. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dewiana Mat Salim dari Sekolah Agama Menengah Unwanul Saadah Banting Selangor dan anda-anda yang menonton di rumah maupun dalam talian. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.